Bang, Ya, Pak. cantik rambut baru bang. Mesti. Abang lah, buat Pak. yang dekat kedai viral dekat Puchong tu? Yang kat Puchong tu lah, Pak. Kan? Siap sini. yang kena red tu? Lepas tu kena red, Pak. Tu pasal rambut aku jadi sebelah je, Pak. Sebelah lagi tak jadi daripada kena red. Abang buat macam ni macam arbor. Surit Kau agak-agak lah, Pak. Dah tua lah kita ni, berpadan rambut tanah. Korang nak tahu tak apa saya dengan Abang Jaafar nak buat hari ini dengan dalam video ni? Korang nak tahu? Okey, kalau nak tahu silakan subscribe pada mereka yang belum lagi subscribe dan juga tekan butang lonceng pada mereka yang belum lagi nak terima kita orang punya notification dan juga jangan lupa tekan TikTok. Follow the TikTok baru kami lah guys. Come on lah. Okay, come on. Let's go. Bertemu lagi kita dalam rancangan Motosikal Pelik minggu ini bersama saya, AJ. Okey, kita nak tengok bahagian ketiga ni, motosikal pelik atau aneh yang pernah dihasilkan dalam sejarah otomotif dunia. Sebenarnya, motosikal yang kami ceritakan ni ialah motosikal production, bukannya motosikal custom build. Motosikal ni memang dijual satu masa dulu dan kadang-kadang boleh jumpa, kadang-kadang dah tak jumpa dah. Number 7. BMW HP4. Bila kita tengok HP4 ni, kita tengok sejarah dia. Sebelum ini, BMW memang tidak dikenali langsung sebagai pembuat superbike. Dia orang tak tahu. Dia orang tak tahu pembuat superbike ni. Ini percubaan pertama, tapi percubaan pertama yang berjaya. Untuk membuat HP4, sebelum tu dia buat S1000RR. Untuk membuat S1000RR tu, tujuan asalnya adalah nak masuk WSBK. Untuk masuk dalam WSBK, dia tak boleh buat sebiji motor. Dia kena ada motor yang sama dijual di pasaran. Jadi, mereka buat S1000RR sebanyak 1000 unit untuk dijual. Tapi mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Jadi pada 2010 BMW dia buat S1000RR untuk mass production. First 4 inline BMW. Sebelum ni memang dia ada HP series, tapi yang itu dia pakai enjin boxer HP2 130 horsepower, bentuk pun pelik, tak laju mana pun kalau kita nak lawan dengan Z10, R1 apa semua itulah. Pada 2013, ini dia BMW mengumumkan BMW HP4. Dia keluar 2500 unit, 1900 versi biasa, 600 versi competition, yang itu dia pakai aksesori Lightech, lepas tu dia ada carbon, lepas tu rim dia color lain. Power ke motor ni? 201 PS untuk sebuah motosikal 1000cc. Lepas tu dia punya suspension masa tu memang paling canggih. Dia pakai DDC, electronic suspension, auto suspension, yang boleh mengesal sebarang perubahan dalam masa milisaat, tuan-tuan. Dan motosikal ini beratnya 169 kg saja, tuan-tuan. Modernized elegance saya lagi berat daripada S1000RR ni. Okey, selepas 10 tahun, motor ni kalau kita tengok hari ni memang nampak garang, memang nampak cantik. Dan 2021 kelahiran semula HP4 ni dikeluarkan menerusi M1000RR. Tapi yang itu harga dia bolehlah dapat verifier, recon dan register. Number 6. BSA Bantam yang dikeluarkan di Kepulauan Batam, Indonesia. Salah. Ini adalah motor British yang mana dikatakan sebagai motor terbaik dalam sejarah. Sebanyak lebih 500,000 unit telah dijual. Kalau 500,000 tu memang lakulah, maksudnya baguslah motor tu. Sebenarnya motor ni dia buat daripada base motor Jerman, iaitu motosikal DKW RT125. Dia ada banyak variant. D1 ni ialah first engine dalam dunia yang menggunakan enjin berkapasiti 125cc. D1 ni sukses, kemudian dia keluar D3 pada tahun 1950. Yang ini dia upgrade jadi 150cc, lebih kurang Y-Suku lah pada zaman tu, dengan suspension yang lebih baik. Kemudian pada 1968 dia keluar D14. D1, D2, D14. Apa pasal dia lompat lah? Tak tahulah. Yang ini dia pakai 4-speed gearbox dengan exhaust yang lebih besar. Dalam industri motosikal klasik, Bantam ni dianggap yang paling ikonik sekali. Number 5. Seterusnya, BSA Rocket. Rocket ni bukan Triumph punya motor ke? Ini menarik. Ini BSA yang diasaskan daripada motosikal Triumph Trident. Sebab pada masa itu, Triumph ni di bawah syarikat BSA. Masa motor ni dia design dulu, konsep dia, idea dia mendahului zaman. Tahu tak sebab apa? Sebab dia menggunakan enjin 3 silinder. Ketika itu orang pakai 1 silinder, 2 silinder, 4 silinder, tiba-tiba kita buat 3 silinder. Rare. Macam kancil tahun 94 dulu.
Namun, dia keluar lambat. Mungkin pekerja dia malas masa tu. Projek ni delay sehinggalah Honda CB750 dilancarkan. CB750 ni tak payah cerita lain lah. Memang ini adalah motosikal yang mengubah dunia. Walaupun BSA ni hebat, tapi ditenggelamkan oleh populariti CB750. Number 4. Seterusnya, Velocette Truxton. Truxton ni bukan Triumph lagi? Bukan. Nama seakan-akan sama tapi bukan. Okey, pada 19 era 60-an macam tu, Eropah ni memang sangat banyak mengeluarkan motosikal. Cumanya secara logiknya dia orang memang susah nak compete dengan motosikal Japan. Okey, jadi Velocette ni sebenarnya syarikat British yang mengeluarkan model Truxton. Truxton bukan Triumph. Yang ini lain. Okey, yang ini model racing yang mana dia boleh top speed sehingga 193 km sejam. Sekarang memang dengar macam tak laju, tapi dulu tahun 60-an kot 193 laju tu. Tetapi nasib mereka tidak bernasib baik. Syarikat tu walaupun ada idea yang bagus, produk yang bagus, tapi tidak sempat untuk berkembang dan bankrupt. Hanya 1,100 unit sempat dibuat. Siapa ada motor ni, confirm dia paling rare, paling king. Number 3. Panther. Bukan Suzuki Panther, bukan Panther Gamma. Ini adalah motosikal British. Panther ni nama syarikat asal dia tu ialah Fallon and Moore. Dibuat pada tahun 1950-an. Dia ada single cylinder, dia ada twin cylinder. Pada masa itu dia dianggap motosikal yang paling berat. Berapa berat dia? 175 kilo. 175 kilo mana ada berat? Untuk standard sekarang dia anggap tak berat lah. Tapi motosikal ni dia punya top speed dia tak laju sangat lah. 136 km sejam. Dan katanya motosikal ni kurang laku, tahu sebab apa? Sebab dia pelahap minyak. Number 2. Triumph Model H, bukan Honda tau. Ini adalah model Triumph. Sebab itu kita panggil dia Triumph Model H. Kita tak panggil dia Ducati. Okey, dia dikeluarkan awal dulu pada tahun awal 1900. Masa Perang Dunia Pertama. Projek motosikal ni dikhususkan pada tentera Britain yang mana dia orang buat sehingga 30,000 unit, dan motor ini digelar trusty sebab dia sangat dipercayai, sangat lasak. Motosikal ni dikeluarkan sehingga tahun 1918. Dia pakai enjin apa? 499cc, 3 speed, dan gear dia tu tukar pakai tangan. Tapi motosikal ni dia sangat basic, dia simple dan sangat lasak. Number 1. Yang terakhir dalam senarai kita, Metis Desert Racer. Motosikal ni terkenal because of filem Sembilu, yang mana Jalil Hamid masa tu dia lompat keluar, dia pakai motor ni. Salah. Dia terkenal sebab filem The Great Escape yang dilakonkan oleh Steve McQueen, yang mana dia melompat penjara pakai motosikal ni. Ini adalah motosikal unik sebab dia adalah buatan tangan made in Britain. Dan hanya 300 unit saja yang dibina. Ia menggunakan enjin TRC 650cc dengan top speed 160 km sejam. Sekian, terima kasih. Okey, itulah tadi keseluruhannya part 1, part 2, part 3 ada 25 motosikal yang kami telah ceritakan. Motor yang unik yang mungkin ramai orang tidak tahu. Sejarah motosikal ni tuan-tuan sebenarnya banyak. Even untuk kami yang selalu study ni pun kejap besok jumpa lagi model ni, jumpa lagi. Bila terbaca kan ada je model-model baru yang kita tak tahu kan. Okey, sebab teknologi sentiasa berkembang. Sama jugalah motor, kereta kan, dia berkembang. Kalau tak ada teknologi dulu, tak adalah Suzuki sekarang. Macam tu kata. Okey, pada anda di luar sana yang baru saja menemui channel Mekanika Malaysia, sudilah kiranya anda menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Dan jangan lupa untuk follow Instagram, Facebook dan juga TikTok Mekanika.